Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah hidayahnya, dengan kasih sayangnya, kita masih diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah selesai menunaikan pada maghrib berjamaah. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, Yang Mulia Tuan Imam Tuan Bilal, Pengerusi Jatah Kuasa Dakwah, ahli-ahli jatah kuasa muslimin muslimat yang dihormati. Hari ini umat Islam Palestin, khususnya di Gaza, untuk sekian kalinya telah diberlakukan oleh orang-orang Yahudi yang bermukim di tanah Palestin. Berita mutakhir yang kita dengar tentera Israel telah mengepung lebih daripada 3/4 bekalan air, elektrik dan juga fasiliti yang lain telah musnah, termasuklah hospital di mana orang Yahudi ini mereka mengsasarkan kemudahan awam, orang-orang yang lemah seperti orang-orang tua, kaum wanita dan juga kanak-kanak. Yahudi tidak berani berdepan dengan tentera di Gaza ini daripada Hamas. Tujuan mereka mensasarkan orang awam ini untuk melemahkan semangat. Tetapi orang Palestin ini bukanlah bangsa yang takut kepada kematian. Jadi tuan-tuan, pada malam ni ada permintaan untuk membahaskan tentang isu Palestin. Tapi kalau saya syarahkan, sejam lebih tak cukup masa, kerana ada permintaan untuk orang yang bertanya soalan. Jadi sambil-sambil saya syarahkan tentang Palestin ini, tuan-tuan boleh tanya. Dan insyaAllah kita akan lihat isu ini termasuk dari sudut sejarah dia, dan juga usul asal orang-orang Yahudi ini, dan bagaimanakah mereka boleh pada hari ini menduduki atau bermukim di tanah Palestin. Sebenarnya krisis yang berlaku di Palestin ini sudah begitu lama dan bukanlah pertama kali. Semuanya berpunca daripada perebutan
Palestin dengan orang Yahudi ke atas Baitul Maqdis. Baitul Maqdis orang Arab sebut Urushalim Al-Quds. Al-Quds berasal daripada kata kerja kadusa yang bermaksud menjadi suci, yakni Kudus. Nama lama dia, nama lama Al-Quds ini Yerusalem ataupun Yerusalim, daripada perkataan Shalim. Shalim ni merujuk kepada Tuhan yang disembah oleh orang yang mula-mula menduduki tanah Palestin. Mereka menyembah satu Tuhan yang dipanggil Tuhan Shalim. Dari perkataan Shalim itulah datangnya Yerusalem. Kalau kita tengok pada dokumen-dokumen Egypt kuno, kita akan menemui perkataan seperti Rusalimun ataupun Urushalim, yang ini merujuk kepada Tuhan bangsa yang mula-mula membuka tanah Palestin. Yerusalem ni luas dia lebih kurang 123 km persegi. Kalau tuan-tuan pernah datang ke tanah suci ni, tuan-tuan boleh mendapat gambaran lah tentang Yerusalem ini. Dalam sejarah kewujudan kota ini, ia telah diserang sebanyak 52 kali. Kuasa-kuasa yang nak merebut Al-Quds ini 52 kali datang serang. Kita kota Melaka tu pun 2-3 kali je. Mari serang pertama Portugis, kemudian Aceh, kemudian Belanda. Al-Quds 52 kali, 23 kali kena kepung. Kepungan dari kepung. Yang sebanyak 44 kali bertukar tangan. Kuasa ni 44 kali. Mengapakah Al-Quds ini menjadi sangat penting kepada Islam dan juga sangat penting kepada Yahudi? Kerana pertamanya, di Yerusalem ini, kalau tuan-tuan pergi, tuan-tuan akan lihat banyak bangunan-bangunan lama berusia lebih 3,500 tahun. Sebelum lahir Nabi Isa tu dah ada bangunan tu. Tuan-tuan akan jumpa kubur Yahudi berusia lebih 3,000 tahun, masih wujud. Ada satu komplek bangunan suci. Dia ada tembok tinggi lebih kurang 740 meter. Dan ada dua bangunan utama dalam tu. Yang pertama Masjid Aqsa, yang hari ini kalau tuan-tuan pergilah, saya ada sahabat saya, kabar saya lah, dia kata Masjid Aqsa ni lantai dia pun tak berapa rata, dia sudah macam turun sikit. Sebab apa? Yahudi Ortodok ni dia secara haram dia gali terowong bawah tu. Baitul Maqdis ni tuan-tuan, separuh daripadanya sudah dikuasai Yahudi. Dia telah kuasai selepas perang tahun 1967, perang 6 hari itu. Mereka kuasai Baitul Maqdis timur tu, dia sudah ambil. Dan di sebelah barat itu masih di bawah penguasaan Palestin. Jadi secara peraturan ni, orang Yahudi dia tak boleh masuk kawasan Islam, termasuk komplek ni. Tapi di sana Ortodok ni, kumpulan Zionis ini, kita tengok cyber panjang tu, dia cara haram dia pergi masuk. Kadang-kadang dia masuk cara haram tu, tentera Israel sendiri
pukul dia mari pacok dia tentera Israel buat lagi, sebab bukan kawasan Israel. Tapi mereka ni dengan bebasnya dia gali kerana mereka mendakwa di bawah Masjid Aqsa itu. Mereka dakwa, mereka claim ada peninggalan Nabi Sulaiman yang dikenali sebagai tabut perjanjian. Tabut perjanjian ini pemberian Allah Ta'ala kepada orang-orang Yahudi, dan tabut perjanjian ini memang betul Allah beri dan Allah sebut dalam Quran. Cuma gambaran hari ini kita tengok, kita tengok dalam Encyclopedia. Hari ini mudah ada YouTube boleh tengok. Digambarkan tabut perjanjian tu dia satu kotak yang boleh dipikul dan ada 2 malaikat bersayap, patung malaikat bersayap. Itu gambaran orang Yahudi, entah ia tidak, kita tak pasti. Dan ada satu lagi bangunan yang dipanggil Kubah Syakrah. Kubah Syakrah ataupun The Dome of the Rock ini adalah satu kubah yang tuan-tuan tengok yang warna kuning tu, dinding biru. Setengah orang salah faham, dia kata itu Masjid Aqsa. Di situ di bawah dalam kubah itu ada batu, di mana Nabi SAW ketika melakukan Isra daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian di atas batu itu yang dibina Kubah Syakrah itu Nabi Mi'raj ke langit hingga ke Sidratul Muntaha. Dan bangunan ni dia luas sebenarnya. Masjid Aqsa, Kubah Syakrah, dan di sebelah timur itu dia ada satu tembok yang tinggi yang dipanggil tembok ratapan. Jadi orang-orang Yahudi beribadah situlah. Kita tengok yang Ortodoks kan, mereka hanggu-hanggu kan. Jadi tuan-tuan ngaji Quran jangan hanggu buat kan. Tradisi hanggu-hanggu ni adalah cara orang Yahudi. Jadi kita bertasyabuh dengan Yahudi itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma banyak orang keliru. Masjid Aqsa ni sebenarnya yang mana satu? Itu orang keliru. Kerana orang menyangka bahawa Masjid Aqsa tu adalah Masjid Aqsa yang ada pada hari ini. Orang Islam faham kita nak pertahan masjid itulah. Yang hari ini Yahudi nak gali tu, nak merobohkan Masjid Aqsa tu. Sebenarnya salah tuan-tuan. Masjid Aqsa ini kalau kita rujuk kepada Al-Quran, surah Al-Isra ayat yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang bermaksud Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya di malam hari daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati di sekelilingnya, supaya kami memperlihatkan kepada Muhammad tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mendengar lagi maha melihat. Berdasar pada ayat ini tentang bukan Masjid Aqsa ini, itu bukan Masjid Aqsa. Kerana Masjid Aqsa yang ada pada hari ini hanya dibina oleh Sayyidina Umar ketika beliau menjadi khalifah zaman pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin. Jadi ketika Nabi melakukan Isra itu, yang Allah kata Allah telah memperjalankan hamba-Nya di malam hari daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah sebut Masjid Aqsa tak ada lagi.
Itu pun Sayyidina Umar bina Masjid Aqsa yang ada hari ini tu tak siap. Ia disambung semula oleh Khalifah zaman Bani Umayyah, zaman Khalifah Al-Walid. Tu pun tak siap juga, disambung oleh anak dia, iaitu Abdul Malik, Khalifah Abdul Malik. Jadi tuan-tuan, sebenarnya Masjid Aqsa ni merujuk kepada rumah ibadah Nabi Sulaiman, Haikal Sulaiman tu, yang hari ini orang Yahudi nak bina, yang mereka sebut Bait Allah yang ketiga. Rumah ibadah Nabi Sulaiman ni tak ada dah, sebab dia telah diruntuhkan oleh dua kuasa besar dulu sebagai bentuk hukuman Allah terhadap orang-orang Yahudi. Kerana Yahudi ini satu bangsa yang sentiasa membuat kerosakan di muka bumi. Allah meruntuhkan Masjid Aqsa yang Masjid Aqsa diruntuhkan oleh kuasa yang datang daripada Babylon. Tak lama sesudah wafatnya Nabi Sulaiman AS. Jadi Nebuchadnezzar ni, raja daripada Babylon, dia datang, dia musnahkan rumah Allah ataupun Masjid Aqsa yang pertama. Orang Yahudi seluruhnya ditawan, dibawa ke Babylon. Dan orang-orang Yahudi yang dibawa ke Babylon ni, dia jadi hamba. Dipanggil tempoh pembuangan orang-orang Yahudi ke Babylon. Jadi kalau tuan-tuan dengar ada viral sekarang ni lagu kumpulan Boney M, The River of Babylon kan. Orang veteran dulu sama muda-muda tu kalau dengar tu. Dan dengar Ustaz lagu tu, macam mana lirik dia semua? By the river of Babylon, there we sat down, yeah, we wept, when we remember Zion. Zion tu apa? Zion tu Masjid Aqsa. Sebab orang Yahudi di ketika di Babylon tu, dia teringat tanah air dia. Jadi lagu tu sebenarnya dipetik daripada Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama, satu kitab dipanggil Kitab Sah ataupun Zabur Nabi Daud. Zion ni, daripada Zion itu datangnya Zionis. Zion ni maksudnya Masjid Aqsa ataupun tanah suci, tempat suci, iaitu dipanggil bandar King David, bandar Nabi Daud alaihissalam. Kenapakah saya sebut tadi Masjid Aqsa itu adalah rumah ibadah Nabi Sulaiman? Sebab Nabi Sulaiman ni dia Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah. Dia orang Islam. Nabi Sulaiman orang Islam, Nabi Daud orang Islam. Kerana akidah yang dia bawa adalah akidah menyembah Allah yang satu, sama dengan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Daud, Nabi Sulaiman tu nabi-nabi kita, orang Islam. Cuma mereka ni bangsa Yahudi. Mereka ni orang Yahudi. Tetapi pemahaman orang Yahudi terhadap Bait Allah itu sudah salah. Kerana mereka menisbahkan Bait Allah itu sebagai rumah ibadah menurut akidah mereka yang sudah sesat. Mereka sebut the Temple of Solomon. Nabi Sulaiman bukan bina kuil. Nabi Sulaiman membina Masjid Aqsa. Sejarahnya bila bermulanya Masjid Aqsa ni tuan-tuan. Masjid Aqsa ni siapa yang bina? Orang Yahudi yang bina.
Sebab tu ada saya ceramah bahawa ni satu masjid, ada seorang bawa dia tanya, dia tu Ustaz, Amerika ni kuat sangat sokong yang Israel. Dia kata, kenapa Amerika tak beri satu tanah di Amerika biar dia buat negara di situ? Bagi satu tanah biar Yahudi duduk situ, jangan timbul masalah lagi di Palestin. Ibarat kalau saya tanya tuan-tuan, bulan depan Ramadan, tuan-tuan nak pergi 30 hari Ramadan tu di Mekah, tuan-tuan pergi Mekah Sebab apa tuan-tuan nak pergi Mekah? Tanah yang diberkati, tanah yang pahalanya begitu besar. Kita mengerjakan solat di Masjidil Haram tu ratus ribu kali ganda daripada masjid biasa. Tiba-tiba ada orang offer kat kita 50,000 package free, dia kata, pergi berpuasa di Sydney. Dia kata, tuan-tuan kata, di Sydney buat apa? Bukan tanah yang diberkati, apa pahala nak di Sydney ni, Australia? Tentu kita nak pergi Mekah kan. Israel pun macam tu lah, orang Yahudi macam tu lah. Dia tak mahu tanah lain, dia nak tanah Palestin tu, Al-Quds tu tanah suci dia. Jadi sebelum adanya Masjid Aqsa dibina itu, orang Yahudi ini bermula daripada zaman Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, 230 tahun, 3 beranak ni, 3 generasi ni duduk tinggal di Palestin. Kemudian Nabi Yusuf bawa ayahanda dia Nabi Yaqub dan 11 saudaranya pergi ke Mesir, dan Yahudi bermukim di Mesir selama 430 tahun. Sehinggalah zaman pemerintahan Raja Fir'aun. Fir'aun ni tuan-tuan, Fir'aun ni nama Raja Mesir. Fir'aun ni bukan seorang, Fir'aun ni banyak. Dalam sejarah ada Fir'aun baik, ada Fir'aun jahat, ada separuh baik, separuh jahat, ada buat gitu dalam sejarah ni Fir'aun. Jadi zaman Nabi Musa itu Fir'aun jahat, nama dia Ramses. Dan Nabi Musa alaihi salam telah membebaskan Bani Israel sehingga berlaku mudik daripada Mesir pergi ke Filistin, yang disebut sebagai peristiwa Exodus, keluar daripada Mesir. Nabi Musa belah Laut Merah. Tuan-tuan tengok dekat terusan Suez tu, ada Laut Merah yang macam ekor ikan tu. Kat situlah di belah laut. Dan selepas belah laut tu, Nabi Musa bawa umat dia pergi ke Gurun Sinai, membawa orang Yahudi yang penuh bermasalah, perangai yang suka membuat kerosakan. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah pergi ke Gunung Sinai, dan Nabi Musa mendapat keistimewaan boleh jumpa Allah, dialog dengan Allah, menghadap Allah di Gunung Sinai. Syarat Nabi Musa kena puasa 30 hari. Nabi Musa pun tinggal kaum dia ni kepada saudaranya Nabi Harun. Wahai saudaraku, jagalah umat aku ini. Umat aku ni bukan boleh gelipar, silap dikit buat kerosakan. Jaga betul-betul, jangan tengok betul-betul ni kaum tu ni. Nabi Musa peringat ke Nabi Harun. Nabi Musa naik ke Gunung Sinai, puasa 30 hari. Selepas janji dengan kaum dia, selepas 30 hari balik semula lah, jumpa kaum dia ni. Kaum dia ni kaum yang manja, nak dilayang VVIP. Nabi Musa naik ke Gunung Sinai, 30 hari puasa. Nabi Musa nak cakap dengan Allah ni rasa malu, mulut bau puasa kan. Nabi Musa ambil daun-daun, dia unyak-unyak, gosok-gosok mulut. Jibril pun tegur. Jibril kata, kenapa buat begitu, kenapa pergi cuci mulut tu? Nabi Musa kata, seganglah nak cakap dengan Allah ni. Jibril kata, sesungguhnya mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada kasturi. Sebab tu tuan-tuan, kita puasa, mulut kita memang bau, duduk dekat memang pening kita bau, tapi di sisi Allah, di sisi Allah Ta'ala lebih harum dari kasturi. Orang yang rajin berpuasa, terutama bisnes hamil tu, orang yang tinggi darjat di sisi Allah Ta'ala. Jadi
Nabi Musa kena denda 10 hari lagi, puasa 10 hari lagi. Yahudi ni melimpah dah ni. Tak ada kerja lain, Musa nak berlawak ni. Kata 30 hari. Nabi Musa kena denda 10 hari lagi puasa. Kawan dia pun sembah patung anak lembu tadi. Sembah patung anak lembu. Nabi Harun tak ada buat apa. Dan Nabi Musa diberi Allah kitab Taurat dan diperintahkan oleh Allah supaya bawa kaum dia pergi ke Palestin, masuk ke Palestin. Siapa ada di sana di Palestin itu? Orang Arab Palestin lah. Orang Arab ada di situ. Dan Nabi Musa minta kaum dia masuk ke Palestin. Seorang pun tak berani, pengecut belaka. Kami tak boleh berdepan dengan orang Arab Palestin yang gagah perkasa itu. Kerana keingkaran mereka, tuan-tuan, Allah Ta'ala telah sesatkan mereka 40 hari di Gunung Sinai itu. 40 hari. Lalu Allah perintahkan Nabi Musa membina rumah Allah, masjid yang pertama. Dalam pengertian orang Yahudi dipanggil Mishkan. Mishkan, tabernacle. Mishkan ni rumah Allah, bait Allah. Mula-mula dibina kat mana? Di kaki gunung Tursina tu. Selepas 40 tahun wafatnya Nabi Musa alaihissalam, diganti kepimpinan umat Yahudi masa tu di bawah pemerintahan sahabat Nabi Musa bernama Yusha bin Nun. Orang Yahudi panggil dia Nabi, anggap Nabi, dipanggil Nabi Yeshua. Dan Yusha bin Nun inilah orang yang mula-mula dapat menggerakkan Yahudi ini masuk ke Palestin atas perintah Allah. Masuk ke Palestin. Sebelum sampai di melintas sungai Jordan, dia telah bina Mishkan Allah yang kedua. Mishkan Allah yang kedua ini di nama tempat tu Sitim. Kemudian lepas masuk ke Palestin, pindah pula ke Jirja, kemudian ke Silo, kemudian ke Jabion. Daripada Jabion itulah datangnya raja Yahudi pertama bernama Tolut. Tuan-tuan dengar kan cerita Tolut dan Jalut? Tolut itu siapa? Raja Yahudi yang pertama. Jalut adalah ketua Palestin. Dan dalam peperangan tersebut seorang budak telah melempar batu, kena kepala Jalut, mati Jalut. Kanak-kanak itu adalah Nabi Daud alaihissalam. Allah memberikan kerajaan kepada Bani Israel di bumi Palestin apabila mereka beriman kepada Allah. Maka tempoh antara Raja Tolut, Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman, dalam tempoh 100 tahun itu Allah memberi kerajaan kepada Bani Israel kerana mereka beriman kepada Allah. Daripada Jabion itulah Nabi Daud mula membina Masjid Aqsa yang kekal di tapak yang kita panggil Haram Asy-Syarif sekarang ni, yang ada Masjid Aqsa yang dibina pada zaman Sayyidina Umar dan juga the Dome of the Rock. Itu tapak dia. Itu dibina dan dibangunkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi selepas Nabucodonosor runtuh kan Masjid Aqsa itu, kemudian beberapa ratus tahun selepas itu orang-orang Yahudi dapat balik semula ke Palestin, dia bina Masjid Aqsa yang kedua. Mari pula Romawi runtuhkan pula. Selepas runtuhnya bait Allah yang kedua ini, rumah Allah ini, Masjid Aqsa ini diruntuh kali kedua, belum dapat dibina oleh orang Yahudi. Sejak daripada itu, tuan-tuan, orang Yahudi berdoa 3 kali sehari kepada Allah untuk mereka membina. Jadi misi mereka hari ini, mereka membina negara di tanah Palestin itu tujuannya untuk membina bait Allah yang ketiga. Jadi tuan-tuan, muslimin muslimat, siapakah sebenarnya yang punya tanah Palestin? Siapa yang punya tanah Palestin ini? Siapa yang memiliki Al-Quds ini? Ini satu persoalan. Sebab masing-masing klaim. Orang Arab Palestin klaim mereka punya, orang Yahudi pun klaim mereka punya.
Menjawab soalan ini kita kena tengok dari dua perspektif. Yang pertama, perspektif sejarah. Dari perspektif sejarah, siapakah pemilik tanah Palestin? Bangsa Arab lah pemiliknya. Orang Arab Palestin lah pemilik tanah Palestin itu, sebab mereka lah yang mula-mula menduduki dan membuka tanah Palestin itu. Sebelum tu Yahudi belum ada. Orang Yahudi belum wujud lagi. Kerana bangsa Arab ni tentang satu bangsa yang lebih tua daripada bangsa Yahudi. Kerana daripada Sam bin Nuh, anak Nabi Nuh yang bernama Sam itu, anak yang Nabi Nuh mendoakan keberkatan bagi Sam dan keturunan dia. Sebab tu Nabi-Nabi besar datang daripada Sam bin Nuh. Daripadanya datang keturunan Arab yang pertama yang disebut dalam istilah sosiologi dipanggil Arab Ar-Ribah. Arab Ar-Ribah ni Arab tua. Kalau tuan-tuan tadabbur Quran, tuan-tuan akan jumpa Allah mengisahkan bagaimana Allah menghapuskan kaum-kaum yang dulu Allah terbalikkan bumi, Allah hapuskan mereka. Misalnya kaum Samud, mereka ni Arab Ar-Ribah. Orang Arab ni keturunan Sam ni maksudnya orang yang dipanggil keturunan orang putih panggil Semitic. Jadi orang Arab, orang Yahudi dengan orang yang berbahasa Arab, mereka ni Semitic. Kalau tuan-tuan anti-Yahudi, tuan-tuan akan disebut anti-Semitic. Sebab bahasa mereka tu bahasa Arab, bahasa Hebrew dan juga bahasa Aramaik, daripada bahasa yang sama, keluarga yang sama. Orang Arab sebut Allah, orang berbahasa Hebrew sebut Eloh, orang berbahasa Arab sebut Eloah, orang Hebrew sebut Elai lama sabaqtani. Allah, kenapa kamu meninggalkan aku? Orang Arab sebut Allah lana tadaqtani. Lebih kurang bahasa dia, bahasa Semitic. Jadi orang Arab ni, Arab Ar-Ribah ini, daripada Ar-Ribah ini satu puak namanya orang Yabus. Orang Yabus ni datang daripada tanah Jazirah Arab tu, mereka pergi ke Palestin dan mereka buka negara. Dan mereka bukan bangsa tak bertamadun, mereka orang bertamadun. Dan mereka membuka Yerusalem itu. Cuma yang bina Masjid Aqsa tu orang Yahudi. Itu Nabi Daud alaihissalam yang bina. Maknanya tuan-tuan, orang yang mula-mula buka Palestin itu disebut bumi putera, peribumi kawasan tu. Macam kita orang Melayu lah. Kenapa orang Melayu dalam perlembagaan sebut bumi putera? Kenapa orang Cina, India bukan bumi putera? Kerana tanah ni, tanah Melayu ini, orang Melayu sudah datang 3,000 tahun dulu. Orang Melayu datang, orang Melayu ini membina tamadun, bukan duduk cara dia. Sebelum orang Melayu datang, ada Melayu tua, datang Melayu lebih tua. Boleh elak sikit. Kita ni cerah sikit. Dipanggil Proto-Malay. Cuma Proto-Malay ni dia duduk cara dia. Duduk tak apa pakai cawat. Tak bina negara. Dia terus Malay, keturunan kita, moyang kita ni mari ni bina negara. Jadi Proto-Malay lari dari hutang tu jadi orang asal tu. Dia rupa pun tak sama kita. Dan orang Melayu lah yang mengasas negara ni. Ada raja, ada sistem ekonomi, ada sistem sosial. Kerajaan Langkasuka, kerajaan Kataha, kerajaan Citu, kerajaan Tantan. Dulu kerajaan lama-lama dulu. Walaupun Hindu dan Buddha masa tu, agama Hindu Buddha. Tapi orang Melayu. Raja Jayavarman, namanya Jayavarman, tapi Melayu orang kasih Cahudu. Orang Melayu. Orang bukan Melayu hanya datang 150 tahun dulu. Itu pun kerana British bawa masuk. Kerana apa? British ni dia bukan setakat imperialis, kolonialis lagi.
Kolonialisme ini bagilah dong masa saya sambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Orang Cina dan India dulu masuk ke negara ini kerana polisi British. Masa tu mereka mengeksploit hasil bumi. Masa tu kebetulan tanah Melayu ni ada ada hasil utama, keluaran utama masa tu, iaitu getah biji timun. Selepas revolusi industri di England, keperluan kepada getah asli dan juga timun. Sebab masa tu tercipta satu teknologi membuat tayar berangin. Tayar berangin macam tayar kereta kita hari ni. Dulu tayar kerak tu, tayar mati tu. Lalu saya dari rumah saya Taman Melati, Ulu Kelam, mari sini pakai tayar mati tu, meletup punggung kan, nak ceramah tak boleh duduk, kena berdiri. Demikian juga timah tu, dia buat ting aluminium tu untuk mengeting makanan sepor. Dulu pakai jeruk pula ke, itu banyak kena penyakit tu, makan masingnya. Sebab tu hak istimewa Melayu ni satu benda yang tidak boleh dicabar. Ini warisan orang Melayu. Sama juga orang Palestin, itu negara mereka. Dan bangsa Yabus ni, bangsa Arab Aribah ni yang membuka tanah Palestin tu.
Dan ada satu kelompok Arab yang dipanggil Arab Musta'adah, Arab lapis kedua. Banyak tinggal di Jazirah Arab, terutama di Yaman tu. 2000 tahun selepas munculnya Arab Arifah, barulah lahir Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lewat tuan-tuan keturunan Sam juga, tapi keturunan yang tersebelah. Dan Nabi Ibrahim bukan orang Arab, Nabi Ibrahim bangsa Babylon. Datang daripada Iraq hari ini, negeri Iraq hari ini. Dan Allah telah memerintahkan Nabi Ibrahim berdakwah kepada satu raja namanya Namrud. Dan oleh kerana dakwah Nabi Ibrahim kurang berjaya, Allah perintah Nabi Ibrahim melakukan hijrah daripada Iraq itu, Fadan Aram itu, masuk ke Filistin. Dan disitulah Allah membuat perjanjian dengan Nabi Ibrahim. Dalam perjanjian ini, pertama Allah akan memberkati Nabi Ibrahim. Allah akan menjadikan Nabi Ibrahim bapa kepada bangsa-bangsa. Dan Allah menjanjikan keturunan kepada Nabi Ibrahim. Dan Allah berjanji akan memberikan tanah Filistin kepada keturunan Ibrahim selagi mereka beriman kepada Allah. Jadi Nabi Ibrahim ini masa nak berhijrah itu tak dapat masuk ke Filistin, terpaksa pergi ke Mesir dulu. Lalu baginda ditangkap oleh seorang Fir'aun yang separuh baik, separuh jahat. Nama Fir'aun ni Hatshepsut. Fir'aun ni dia tangkap Nabi Ibrahim sebab dia nak isteri Nabi Ibrahim Sarah tu, sebab Sarah tu digambarkan seorang wanita yang cukup cantik. Tak boleh cerita dalam bahasa. Kecantikan Sarah ni, perjanjian lama menyebut, dalam kitabnya lama sebut, kalau letak perempuan lain sebelah Sarah tu, perempuan tu nampak macam lembu. Bukan lembu orang, tapi bila letak sebelah Sarah tu macam lembu. Bukan saya kata, Bible, perjanjian lama yang kata. Kemudian Allah telah memberi hukuman kepada Fir'aun, tubuhnya terkena penyakit sopat. Lalu dia menyerahkan kembali Sarah kepada Nabi Ibrahim dan menghadiahkan kepada Nabi Ibrahim seorang wanita bernama Hajar. Riwayat pertama kata Hajar ni puteri Fir'aun. Riwayat lain menyatakan dayang istana ataupun hamba istana. Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar, dapat anak bernama Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim bawa ibu dengan ibu dia Hajar ke Mekah. Di situ terjadi peristiwa sumur mujizat sumur Zamzam. Dan Nabi Ismail menikah dengan Arab Musta'adah tadi, Arab daripada nama suku dia Jurhum, Arab Jurhum. Nabi Ismail bukan orang Arab, dia bangsa Babylon. Ibunya orang Mesir. Daripadanya datang Qaidar bin Ismail alaihissalam. Qaidar ini nama yang selalu disebut dalam kitab-kitab orang Yahudi. Daripadanya datang Nabi terakhir bernama Ahmad. Daripada Qaidar datangnya Adnan, dari Adnan datangnya Kinanah, dari Kinanah datangnya satu puak yang hebat di Mekah. Daripada Khusay bin Kilab bin Marrah. Khusay ini daripada Khusay ini datangnya Quraisy. Daripada Quraisy datangnya Bani Hashim, dari Bani Hashim datangnya Bani Abdul Muttalib, daripadanya datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi Muhammad ni keturunan Arab campur. Arab Musta'adah, Arab Jurhum dengan Babylon. Jadi tuan-tuan, hari ini orang Yahudi dia klaim bahawa Filistin itu adalah tanah mereka berdasarkan perjanjian ini. Karena Allah akan memberikan kepada keturunan Ibrahim tanah Filistin itu. Tapi mereka silap. Perjanjian ini tuan-tuan boleh cek dalam kitab perjanjian lama, The Book of Genesis chapter 15 ayat 1 hingga 21. Dalam perjanjian tersebut Allah tak sebut pun bahawa Allah memberikan tanah Filistin kepada Bani Israel, atau Allah menyatakan
ketika Allah memberikan tanah ini kepada keturunan Ishak. Kerana Nabi Ibrahim dapat seorang lagi putera daripada isteri tua dia, tapi lewat 14 tahun selepas kelahiran Nabi Ismail, iaitu Nabi Ishak AS. Daripada Ishak datangnya Yaqub, daripada Yaqub datangnya 12 orang anak laki-laki yang disebut 12 keturunan, 12 suku Bani Israel. Jadi Israel itu, perkataan Israel itu datang daripada Allah. Allah yang beri gelaran itu kepada Nabi Yaqub dan anak-anak dia. Israel itu tentang perkataan yang mulia. Sebab itu kalau tuan-tuan nak mencela orang Yahudi, sebut Yahudi, jangan sebut Israel. Kerana Israel itu pemberian Allah Ta'ala. Orang Yahudi tidak berhak mengguna Israel hari ini. Yang berhak mengguna nama Israel kita orang Islam. Ni nama apa surah ni? Raudah. Surah Raudah Israel. Tapi jangan bubur sungguh, nanti orang salah faham. Dari segi faktanya begitu kata. Jadi betulkah klaim orang Yahudi bahawa tanah ini yang mereka sebut Yerat Israel, tanah orang Bani Israel yang hanya berhak kerana ini adalah bangsa terpilih, adalah tersasar? Kerana apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min zurriyyati. Qala la yanalu 'ahdiz zalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, yakni perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan kamu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Siapa yang zalim? Orang Yahudi zalim. Kezaliman terbesar mereka, tuan-tuan, adalah menolak kedatangan Nabi SAW. Sedangkan Allah beritahu pada setiap Allah utuskan Nabi-Nabi di kalangan Bani Israel, Allah sebut keturunan Kaidar bin Ismail, daripadanya datang seorang Nabi bernama Ahmad. Tapi Yahudi menyembunyikan. Mereka mencampur adukan perkara yang hak dengan yang batil. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taqtumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahlul kitab, mengapa kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui? Lebih zalim lagi Yahudi ini memutar-mutar ayat Allah, mereka menukar-nukar ayat Allah. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Apakah kamu masih mengharapkan mereka, yakni Bani Israel, akan percaya kepada kamu padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya sedangkan mereka mengetahui. Jadi orang Yahudi ni klaim dia dari segi sejarah pun tak betul, dari segi wahyu pun tak betul. Tapi mereka ni selepas runtuhnya Masjid Aqsa yang kedua, diruntuh oleh Romawi, orang Yahudi ni menjadi bangsa yang tidak ada negara. Dia menjadi diaspora, merata dia pergi seluruh dunia ni, menumpang sana sini. Mereka dilayang dengan buruk sekali oleh orang-orang Eropah, terutama orang Kristian. Tapi bila mereka datang menumpang di wilayah-wilayah Islam, dalam daulah-daulah Islamiah, mereka diberi layanan yang cukup baik sekali. Termasuklah mereka diberi peluang untuk bermukim di negeri Palestin. Lama dulu di zaman pemerintah Utsmaniyah, kerajaan Utsmaniyah memberi layanan cukup baik kepada orang Yahudi untuk mereka tinggal di Palestin. Tetapi dalam diam-diam mereka merancang melalui Zionis, merancang untuk merampas tanah rakyat Palestin untuk didirikan negara untuk mereka bermukim.
Saya syarah dah di masa dah. Tuan-tuan tak sempat tanya. Cerita tak habis tak? Ya? Cerita tak habis lagi. Cerita tak habis lagi. Pagi tadi saya ceramah di Bangi 1 jam 20 minit baru habis ceramah saya. Lepas tu isyak dia pendek. Tapi saya nak bagi peluang tuan-tuan nak tanya lah. Ada soalan nak tanya, saya respon. Ya. Tahun yang kali isu sekarang satu macam emas yang Hamas. ada tuju macam pencatatan senjata ataupun akan nasib akan berlaku macam mana? Okey. Sebenarnya Hamas ni dia gerakan Islam. Gerakan Islam Ikhwan Muslimin. Dan Hamas ini sejak tahun 2006 dia menang pilihan raya dan dia menguasai Gaza. Hamas ni sebelum tu Palestin ini dikuasai oleh satu kumpulan yang dipanggil kumpulan PLO di bawah pimpinan Yasser Arafat. Dia parti lain. Sebab orang Arab Palestin juga dia ada pahaman-pahaman politik yang berbeza-beza. Jadi sejak tahun 2006 Hamas menang di Gaza. Dan Hamas ini pendirian dia tak mahu bekerjasama dengan Israel. Dan Hamas dia ada gerakan ketenteraan dia sendiri yang disebut dia ada satu pasukan tentera di Brigade Al-Qassam tu. Dan Brigade Al-Qassam ni tentera yang tak takut mati. Tapi Fatah, pergerakan parti Fatah yang menguasai West Bank tu, dulu Yasser Arafat lah, sekarang Mahmud Abbas. Mereka ni nak berdamai dengan Israel untuk menerima dua negara, negara Palestin berserta negara Israel di tanah Palestin itu. Prinsip itu tidak diterima oleh Hamas. Jadi Gaza ni dia panjang sejarah Gaza ni. Tapi ada 2.3 juta penduduk sekarang, 2.5 juta. Wilayah yang panjang dia lebih kurang daripada Bangi ni sampai ke Shahlam, lebih kurang jauh dia. Mungkin ke Kelang lebih kurang. Lebar dia lebih kurang 13-15 km. Kawasan paling padat dalam dunia. Tuan-tuan boleh bayang tak hari ni orang-orang di Gaza, tapi Gaza ni di penyokong Hamas. Jadi kita nak jawab bagaimana masa depan perjuangan rakyat Palestin ni. Susahlah kalau nak analisis macam mana kita nak kata apa yang akan berlaku. Tetapi kita teringat kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Nabi ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud tidak akan berlaku kiamat sehingga umat Islam membunuh Yahudi di satu tempat. Di mana pada masa itu apabila orang Yahudi melarikan diri bersembunyi di balik batu-batu dan pokok-pokok, maka pokok-pokok dan batu-batu itu akan mengatakan, wahai orang Islam, datang ke sini ada Yahudi datang bunuh. Kecuali satu pohon, yakni pohon Waraqah. Pohon Waraqah. Kerana pohon ni kalau Yahudi mari sembunyi, pokok ni tak cerita, dia diam je. Sebab apa? Dia sokong Yahudi. Hadis Nabi ni metafora. Kita nak faham secara literal tak boleh. Ulama yang boleh tafsir. Tapi kita kena yakin kepada hadis Nabi ni. Maksudnya tuan-tuan nak cerita sejarah orang Yahudi, bagaimana mereka boleh berkumpul di Israel itu. Mereka menubuhkan negara di Israel itu menepati hadis Nabi. Sebab bila mereka di seluruh dunia datang berkumpul di Israel itu, mereka akan dibunuh oleh orang Islam di akhir zaman. Maknanya Holocaust yang terakhir akan berlaku sebelum kiamat.
Holocaust yang terakhir sudah dibuat oleh Adolf Hitler. Hitler dah buat tahun 1940, masa Perang Dunia Kedua tu. Dia bunuh 6 juta orang Yahudi. Kenapa Hitler bunuh orang Yahudi? Kita ni duk baca sejarah yang orang yang menang dalam Perang Dunia Kedua. Amerika dan Britain tu kita anggap hero. Hero lah dulu zaman saya budak tengok cerita combat. Oh, hero nama Rick Johnson, Vic Morrow, Rick Johnson. Kalau Vic Morrow kena tembok, mengalir air mata tuan-tuan. Pergi sekolah cerita Vic Morrow kena tembok semalam. Sebab kita dah mindset bahawa Amerika tu hero, Britain tu hero. Kalau askar Jerman kena bom tu seronok itu. Sebab apa? Sudah ditanam bahawa Hitler tu jahat. Tuan-tuan tahu tak Hitler ni siapa? Kalau tuan-tuan nak tahu Hitler, tuan-tuan kena baca buku yang Hitler tulis. Masa dia sebelum dia jadi Chancellor Jerman, dia dalam penjara, dia menulis satu buku, tajuk dia Mein Kampf, Perjuangan. Dan Hitler ni tuan-tuan, dia adalah orang Nasrani Unitary. Dia bukan Nasrani yang menyembah Nabi Isa. Tuan-tuan tahu Nasrani ada dua kan? Tahu kan? Unitary, Trinity. Trinity sembah 3 Tuhan tu. The Father, the Son and the Holy Ghost. Itu Trinity. Unitary ni menyembah Allah yang satu. Contoh Unitary ni siapa? Waraqah bin Nawfal. Kenal kan Waraqah bin Nawfal kan? Siapa Waraqah bin Nawfal? Sepupu kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi di Gua Hira, Nabi didatangi satu makhluk. Khadijah isteri Nabi bawa Nabi bertemu dengan Waraqah. Ya na'am, wahai sepupu aku, cuba kamu dengar apa cerita Muhammad. Dia kata ada satu makhluk peluk dia. Sahabat-sahabat kita Bangladesh faham tak ceramah? Boleh faham kan? Bahasa Melayu boleh. Siang dia udah tunggu dua. Nak tamat kan ni? Saya pun sebab salah ni. Hujah tak habis-habis. Lepas setengah teruskan. Lama dah menunggu. Tengok dia orang. Dia kebari tengok dah sok. Bagus. Nabi pun cerita pada Waraqah. Bila Nabi cerita pada Waraqah boleh terus lalu dari kata ini adalah Nabi yang disebut dalam Alkitab. An-namusul akbar allazi ja'a bila Musa bi Imran. Wahai Muhammad, makhluk yang datang bertemu kamu itu namanya An-namusul akbar, ketua segala pada malaikat yang pernah datang bertemu Nabi Musa alaihi salam. Macam mana Waraqah tahu? Dia tahu sebab dia orang Nasrani Unitary. Sebab dalam kitab orang Yahudi sudah menyebut Nabi Muhammad ni dia ummi, dia tak boleh baca. Kalau suruh baca, dia akan kata ma'ana biqari, saya tak boleh baca. Orang Yahudi tahu. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan buka Bible, The Book of Isaiah chapter 29 ayat 12. Apa dia tulis kat situ? If you give a scroll to someone who cannot read, jika kamu berikan lembaran ini kepada seseorang yang tidak tahu membaca, and you say, kamu katakan kepadanya, read this please, bacalah, and he will answer, I don't know how to read. Dia akan mengatakan, ma ana biqari, saya tidak tahu membaca. Yahudi tahu lama. Hitler ni tuan-tuan adalah Unitary kerana orang Jerman ni satu-satunya bangsa di Eropah yang tidak menyembah Nabi Isa. Kerana ribuan tahun dulu ada seorang pendakwah namanya Urfilas. Dia telah pergi jumpa puak-puak Jerman ni, dia telah dakwah agama Nabi Isa, ajaran Nabi Isa ni. Orang perang, orang Gotik, orang Ostrogo, orang Vandals, orang Visigoth, puak-puak Jerman ni, sehingga abad yang ke-20, walaupun banyak yang telah terpengaruh dengan Trinity, tapi ada dua puak yang masih kekal sebagai Unitary. Pertama Ostrogoth, yang kedua Vandals. Dan Hitler datang dari Vandals. Hitler akidah dia sama. Sebab tu Jerman satu kuasa yang dekat dengan kerajaan Uthmania. Orang Yahudi yang diberi peluang menumpang di tanah Palestin, mereka merencanakan untuk merampas tanah rakyat Palestin. Melalui Zionis, mereka membina satu gerakan yang disebut gerakan Hashemon.
Gerakan Hashoma ni tujuan nak rampas tanah rakyat Palestin. Pada masa itu tentera Jerman, perisikan Jerman mari siasat dengan kerajaan Uthmaniyah, lalu mereka tangkap pengganas-pengganas Yahudi Hashoma ini. Ketua dia nama Linaniski dan 12 orang ketua-ketua Hashoma telah ditangkap dan dihukum bunuh. Cuma silap pada masa itu kerajaan Uthmaniyah guna racun paraquat. Racun paraquat kalau tuan-tuan nak hapu lalang kan, dia sekejap dia hangus tapi bawah akor tu hidup lagi. Saya tahu, muka saya kerja ladang dulu. Bak racun ni jangan nak kelentok, jangan goreng. Patutnya kerajaan Uthmaniyah guna rondak. Sebab racun rondak ni kalau racun dengan akor-akor dia mati. Pada tahun 1920 British telah rampas Palestin daripada kerajaan Uthmaniyah. Masa tu Uthmaniyah sudah lemah. Negara-negara Arab dipecah-pecahkan jadi banyak negara. Jordan, Iraq, Lebanon, banyak lagi lah. UAE, Qatar dan Saudi Arabia masa tu sudah merdeka dah masa tu. Dinasti Saud telah diwujudkan. Dan Palestin, negeri Palestin telah dirampas oleh British. Ini memberi nafas kepada Yahudi untuk menjayakan matlamat membina negara haram di tanah Palestin. Lalu mereka menubuhkan satu gerakan bersenjata, namanya gerakan Irgun Haganah Harbi. Irgun Haganah Harbi ini adalah pasukan bersenjata yang kemudian menjadi tulang belakang kerajaan Israel. Siapa yang latih Irgun Haganah? British, yang kita anggap hero itu. British lah yang membantu orang Yahudi untuk bina negara di tanah rakyat Palestin. Sejak tahun 1920 Irgun Haganah inilah yang pergi kacau orang Yahudi, orang Palestin. Kamu keluar dari kebun kurma kamu, kamu keluar daripada kebun zaitun kamu, keluar pada rumah kamu, kalau tak keluar kami bunuh. Dan mereka bunuh orang Palestin. Mereka rampas sikit tanah. Tahun 1948 selepas Hitler kalah dalam Perang Dunia Kedua, dibuat Persyaratan Balfour 1948. Tuan-tuan tahu siapa arkitek dia di sebalik pembinaan negara haram Yahudi dan juga yang melatih gerila Irgun Haganah ni? Tuan-tuan tahu siapa? Kubur dia kat Cerah. Kubur dia kat Cerah. Namanya Harry Gunny. Harry Gunny ni siapa? General British yang pakar dalam peperangan gerila. Dialah yang melatih Irgun Haganah yang kemudiannya bila diisytiar negara Yahudi di tanah Palestin, Irgun Haganah menjadi tulang belakang kepada tentera profesional Israel hari ini. Hasil didikan British. Sebab tu bila selesai tubuh negara Israel 1948, tahun yang sama di tanah Melayu, Komunis angkat senjata masa tu. PKM, Parti Komunis Melaya. Dia bunuh peladang Eropah dekat Semak Sipuk. British isytihar emergency. Lalu dipanggil segera Harry Gunny datang ke tanah Melayu jadi Persujaya TV. Dan Harry Gunny yang berpengalaman ini, dengan mudah dia dapat menyelesaikan PKM punya pemberontakan. Sebab dia pakar, dia buat strategi sehingga PKM tertekan. Sebab tu PKM merancang membunuh Harry Gunny. Dia ambush Harry Gunny dekat Bukit Fraser. Mati Harry Gunny. Kubur dia dekat Cerah. Saya melawat dah, tuan melawat lagi. Kita melawat bukan nak memuliakan dia, nak belajar sejarah kan. Nak ambil ibrah. Oh, kubur Abu Lahab saya pergi tengok kat Mekah. Kubur Abu Lahab. Kubur Abu Lahab bagus kan. Tuan-tuan tahu kan? Saya menjawab dah Ustaz soalan. Jawab dah kan? Sekarang Hamas sekarang. Jadi Hamas ni, jadi cerita beginilah. Kita pun tak tahu apa yang akan bakal berlaku akan datang. Tapi Hamas ni, dia tetap tidak akan memberi kerjasama kepada Israel. Dan khabarnya Israel dia akan ambush, dia akan masuk, dia buat serangan darat. Sebelum ni dia bom daripada jauh.
Dia mensasarkan orang-orang lemah, wanita, orang tua, kanak-kanak. 70% yang syahid dalam beberapa hari ni, beberapa minggu ni, lepas perempuan tu, kanak-kanak tu. Sebab memang Israel dia memang mensasarkan kanak-kanak. Sebab generasi ni dia nak hapuskan supaya tidak ada pengganti kepada kumpulan jihad ni. Jadi persoalannya sekarang ni berdasarkan pada hadis Nabi ni, adakah yang berlaku ini permulaan kepada hak Nabi sebut tu? Ini teori saya, betul atau tidak Allah Alam. Kita tengok apa berlaku di Rusia. Rusia berperang dengan Ukraine, tak kesudahan. Rusia nak tarik tentera pada Ukraine pun maruah dia, nak masuk pun tak boleh sebab NATO dan Amerika ni bantu, menyebabkan Rusia sekarang mencari sekutu. Sekutu dia yang anti Amerika ni siapa? China, Korea Utara. Ini pun kepentingan sendiri juga, tak boleh percaya. Jadi Rusia tadi dia beralih kepada Islam. Kita tahu apa berlaku di Rusia sekarang. Undang-undang telah dibuat di Rusia di mana sesiapa yang menghina Islam dia boleh dihukum menurut undang-undang Rusia. Ini inisiatif Vladimir Putin sekarang ni. Maknanya tuan-tuan, Islam dibuka pintu seluas-luas di Rusia dan Islam berkembang pesat. Mungkin 20 tahun, 30 tahun akan datang, Rusia akan menjadi negara umat Islam. Dan di bawah Rusia hari ini ada peserta-peserta yang lain seperti Dagestan, Chechnya, ni orang-orang yang bersemangat jihad ni. Adakah mereka ni yang akan membunuh Yahudi besok di akhir zaman setelah Imam Mahdi datang? Wallahu a'lam. Cuma pohon gorkok ni saya nak cerita tuan-tuan. Orang Yahudi sekarang ni menanam pohon gorkok di sekata Israel. Saya dah ingat dulu, pelik juga, betul orang Yahudi ni pergi tanam pohon gorkok ni. Apa masalah dia? Kebetulan saya ada seorang kawan orang Yahudi. Saya kenal tahun 2014 sebelum Covid dulu, masa saya hadir persidangan antarabangsa dekat Greece. Saya kawan baik dengan dia. Dia orang akademik juga, lebih kurang bidang sama. Saya tanya dia, betul ke di Israel hari ini orang Yahudi tanam pohon-pohon gorkok ni? Dia kata betul. Saya kata kenapa menanam pohon gorkok? Kerana kami orang Yahudi percaya kepada hadis Muhammad. Kenapa kamu percaya pada hadis Muhammad? Kerana kami ini orang Yahudi mengenali Muhammad lebih daripada orang Arab sendiri. Ribuan tahun sebelum orang Arab kenal Nabi Muhammad, kami sudah tahu kebenaran yang dibawa oleh Muhammad ini. Saya pun jolok sikit. Dia kata kenapa tak masuk Islam? Dia kata bukan soal masuk Islam, soal beriman, bukan. Bukan soal tu. Kalau nak kata beriman, dia kata, usah kata Muhammad, dia kata Nabi Musa pun kami tak ikut. Sebab orang Yahudi bukan beriman pada kitab Taurat, mereka beriman pada kitab Talmud. Sebab Yahudi ni tuan-tuan, perangai ni macam iblis. Iblis ni, kenapa dia derhaka pada Allah? Bukan dia tak kenal Allah. Malah di syurga dulu, malaikat ni malu ke iblis ni, nak minta iblis tolong doa, ambil berkat. Kerana mendengar akan ada seorang di syurga ni akan lawan Allah. Mereka minta supaya tidak mereka. Tapi iblis doa pada malaikat, dia lupa doa diri dia sendiri. Akhirnya dia sebenarnya. Kenapa dia berdahka pada Allah? Dia merasa sombong. Aku dijadikan dari api, Muhammad daripada Adam daripada tanah. Aku tak boleh sujud hormat pada dia. Yahudi pun sama. Bukan dia tak tahu kebenaran Muhammad, tapi dia anggap Bani Israel ini adalah bangsa yang terpilih. Dan Nabi Muhammad itu datang daripada keturunan Ismail, keturunan hamba, dia kata. Tidak setara. Maka benarlah firman Allah, allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaqtumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kami berikan kitab itu,
mengetahui dan mengenali Muhammad dan kebenaran sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Benar firman Allah. Orang Yahudi lebih kenal Muhammad lebih daripada bahasa Arab sendiri. Tuan-tuan, muslimin muslimat, cukuplah saya rasa setakat tu. Panjang dah ni. Ada soalan lagi? Ya. Satu yang saya tanya. Ya. Pandangan Ustaz lah. Ya. Dalam peperangan Islam ni. Ya. Adakah Islam dan Israel akan menjadi dua negara? Menjadi dua negara. Maksudnya Israel kemudian Palestin. Yang berlaku sekarang begitulah. Adakah Hamas akan ikut serta lah? Ikut serta dengan dia bersetuju lah. dia bersetuju. Pandangan? Kalau pandangan saya susah Hamas ni, sebab Hamas ni dia gerakan Islam. Dia lain sikit prinsip dia. Prinsip dia tak boleh kompromi dengan Yahudi sebab Al-Quds ini milik orang Islam dan wajib pertahankan. Hamas berpegang itu. Tapi Fatah ni dia boleh kompromi bagi separuh-paruh mereka. Jadi soal kalau tanya adakah Hamas setuju ni, kalau tengok pada prinsip yang Hamas pegang ni susah. Hamas tak akan setuju. Hamas ni sebab rakyat di Gaza tu sokong Hamas. Jadi Hamas akan terus berkuasa di Gaza sampai selagi dia dapat sokongan rakyat. Gitu. Itu pandangan saya. Ada soalan? Ya. Kebanyakan duta-duta kat negara-negara termasuk Malaysia ni, Ya. daripada Hamas ke daripada Fatah? Dia daripada ni lah Mahmud Abbas dari negeri Palestin. Tetapi setahu saya negara kita iktiraf Hamas. Sebab Ismail Haniyeh pernah datang ke Malaysia, pernah dialu-alu. Kalau dia begini, negara barat anggap Hamas ni teroris. Teroris ni dunia tak iktiraf maksudnya. Maknanya Hamas ni negara-negara yang anggap teroris ni dia tak ada wakil. Tapi Malaysia kita tak anggap Hamas tu teroris. Hamas tu wakil daripada Gaza. Dia sebahagian daripada Palestin. Malah saya fikir selama ni pun ramai rakyat Malaysia yang pergi ke Gaza bantu kan, dan kerajaan pun bantu. Jadi wakil rasmi itu mesti daripada Fatah lah. Sebab duta-duta tu, sebab negara Palestin tu ada bawah Mahmud Abbas, dia presiden negeri Palestin. Macam tu. Cukuplah ya. Untuk setakat tu, segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.